أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dapat sama-sama kita berada di dalam surau ini setelah menunaikan salat fardu maghrib, diberi kelapangan kepada kita untuk duduk lagi sementara menunggu menunaikan salat fardu isya. Kita sama-sama sambung kembali perbincangan ataupun kupasan kitab karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Setelah kita cuti untuk bulan Ramadan lepas, jadi kita sambung balik kitab ini, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi dalam kitab ini bahagian yang pertama kita lihat Nabi Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengajak pembaca-pembacanya untuk memahami bahawa dalam berinteraksi dengan Al-Quran, berhubung dengan Al-Quran ini, perkara pertama yang perlu diambil perhatian ialah memahami tujuan Al-Quran diturunkan. Dia sangat mengambil perhatian tentang ini kerana memahami tujuan Al-Quran diturunkan itu akan membuatkan seseorang berhubung dengan Al-Quran dalam keadaan dia berusaha untuk mencapai tujuan. Jadi capai matlamat Al-Quran itu, maka itulah objek, itulah pencapaian yang sebenarnya. Jadi contoh Al-Quran, objektif yang pertama, contohnya seseorang itu baca Al-Quran, sebelum dia baca Al-Quran dia faham yang matlamat Al-Quran adalah untuk memberitahu kepada manusia tentang kepercayaan yang benar. Objektif Al-Quran diturunkan untuk memberitahu tentang kepercayaan yang benar. Lalu dalam kepercayaan yang benar itu pula ada beberapa perkara yang diambil perhatian besar. Tiga perkara yang diambil perhatian yang besar dalam Al-Quran. Pertama, memberitahu, nak bagi tahu, percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Nak mengajak manusia ni supaya mempunyai keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Supaya manusia ni bila nak suruh yakin, dia kena kenal. Lalu dalam Al-Quran banyak memberitahu tentang Allah, memperkenalkan kepada kita siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu cara nak bagi tahu tu ada berbagai-bagai cara pemberitahuan dalam Al-Quran kepada kita siapa itu Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahu tentang dirinya dalam banyak sudut. Contoh yang kita dapat lihat dengan mudah ialah ayat-ayat yang memberitahu tentang Allah secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman. Siapakah Allah? Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin. Allah itu Tuhan sekalian alam.
Dia memberitahu sebenarnya kepada kita siapa Allah. Kemudian Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin, ialah penguasa pada hari pembalasan, memberitahu maklumat. Baca lagi dalam surah yang lain, baca lagi dalam ayat-ayat yang lain, maklumat tentang Allah. Sehingga dalam satu cara lagi ialah Allah Subhanahu wa taala memberitahu tentang dirinya dengan cara menyelipkan maklumat tentang Allah dalam pemberitahuan yang lain. Allah nak beritahu tentang perkara lain, tapi dia selit juga maklumat tentang diri dia. Contohnya dalam memberitahu sesuatu, penutup kepada ayat tu, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi banyak maklumat tentang Allah, perasan atau tidak ya. Kadang kita baca, walaupun kita baca terjemahan, baca innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dan tak perasan dia nak beritahu tentang Allah. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah banyak dalam Al-Quran. Dia nak beritahu supaya orang Islam ni, kalau dia baca Al-Quran dengan faham, dia akan tahu, dia akan kenal Allah. Dia berulang kali baca, lebih kenal, lebih banyak berulang, lebih banyak kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab apa? Sebab Allah lah manusia akan, kepada Allah lah manusia akan mengabdikan diri. Kita mengabdikan diri kita dalam segenap perkara dalam hidup kita. Segenap penjuru kehidupan kita ni, kita abdikan diri kita kepada Allah. Dalam beribadat, kita tuju pengabdian kita kepada Allah. Dalam berurusan dengan manusia, kita mengabdikan diri kepada Allah juga. Sebab kita berurusan dengan cara yang Allah halalkan saja. Dengan cara yang Allah tak bagi, kita tak berurusan. Pengabdian tu dengan cara yang haram, yang Allah haramkan, kita tak buat urusan. Allah haramkan menipu, kita tak buat urusan dalam bentuk menipu. Allah harapkan penyelewengan, kita tak buat urusan dalam bentuk penyeleweng. Pengabdian. Jadi itu dalam berurusan dengan manusia. Dalam bergaul dengan manusia pun sama. Tak menyakiti, tidak menggunakan kata-kata yang kesat, tak menggunakan panggilan yang menyakitkan, menjaga ketenteraman. Itu semua hubungan dengan manusia. Tapi pengabdian kepada Allah, kerana Allah tak bagi benda kita tak buat. Baik, jadi subhanallah, besarnya peranan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu banyak dalam Al-Quran terhapur, merata-rata ada dalam Al-Quran pemberitahuan tentang itu. Jadi bila baca Al-Quran, tahu tentang itu, dan kita pun aplikasi dalam kehidupan kita, maka tercapailah objektif Al-Quran diturunkan. Itu tercapai benda tu. Tercapai matlamat. Bila seorang buat, bila satu masyarakat buat, akan lahirlah kebaikannya, akan lahirlah natijah ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi satu objektif. Kita dah lihat banyak dah objektif Al-Quran diturunkan. Saya bagi satu saja contoh tu untuk ingat baliklah, tuan-tuan ingat balik apa yang kita dah sebutkan, beberapa perkara, beberapa objektif Al-Quran diturunkan. Hari ini kita nak lihat objektif yang ke-6 lah daripada penurunan Al-Quran ni. Ada 7 objektif. Kita nak tengok yang ke-6 dah, matlamat Al-Quran diturunkan.
Yang keenam, Al-Quran diturunkan binaul ummah, nak bina binaul ummatus syahidah ala al-bashariyah, umat yang berkualiti, umat manusia yang berkualiti dalam masyarakat, dalam kumpulan manusia. Manusia ada yang beriman, ada yang tak beriman. Yang beriman akan jadikan Al-Quran sebagai panduan. Al-Quran nak membentuk manusia yang berkualiti berbanding yang tak guna Al-Quran, berbanding yang tak guna Al-Quran. Banding orang yang tak guna Al-Quran, orang bukan Islam. Dan ada juga orang Islam tapi tak guna Al-Quran, ada juga. Tapi yang guna Al-Quran, kualiti dia berbeza. Kualiti first quality, first class quality. Kualiti ku ada. Banyaklah kualitinya, nanti kita akan lihat ni. Jadi bila kualiti berbeza ni, dia bukan sahaja memberi kebaikan kepada orang yang berurusan dengan Al-Quran itu, tetapi dia juga memberi kebaikan kepada agama itu sendiri. Agama itu akan dilihat memberi kesan yang besar kepada penganutnya. Sehingga terbentuk masyarakat yang dia orang Islam, dia memang dia karakter dia macam ni. Dia nak gitu. Hari ini diburukkan karakter orang Islam tu, sengaja diburukkan. Kenapa? Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Orang bukan Islam yang ada permusuhan dengan Islam ni, dia nak cuba tutup kebaikan yang ada pada Islam dengan akhlak kepribadian yang ada pada orang Islam ni. Dia menjadi penyebar juga supaya orang bukan Islam yang lain lihat kebaikan Islam tu, tapi mereka cuba burukkan dengan memberikan gelaran-gelaran yang buruk pada Islam, memberikan gambaran buruk masyarakat Islam ni dari sudut kepribadian, dari sudut akhlak, dari sudut tak boleh percaya, jenis manusia tak boleh dipercayai. Dia nak wujudkan gitu. Sebabnya nak menyekat sama kepahaman agama tu, minat masyarakat bukan Islam terhadap Islam. Kalau dibiarkan nampak, akan tak tersekat mengalir nampak di kalangan mata kumpulan mereka tu orang Islam. Jadi nak suruh begitu, diburuk-burukkan. Dan benda ni bukan sahaja sama kita, dia sejak daripada Abu Jahal lah. Dia nak tutup benda tu. Yuridu dan yutfi'u nurallah. Allah sebut dalam Al-Quran, bersuruh orang Islam beringat dah. Suruh orang Islam ni teruskanlah, tak ada lah terkejut lah. Bagi tahu apa? Bagi tahu yang orang musuh Islam ni, dia nak padam cahaya Allah biafwahihim, dengan kata-kata, dengan mulut-mulut mereka, dengan mulut di situ, dengan media. Tak cukup dengan kata-kata saja, dengan media, segala benda media kan. Kalau kita lihat di Barat, buku tentang Islam negatif Islam. Di US sama juga. Saya semasa pergi ke duduk jalan di bandar private Jerman tu, ada orang putih seorang, masalahnya minta Al-Quran terjemahan ke bahasa Inggeris. Masa tu zaman tak ada Android ni lagi lah, tak ada telefon tu lagi. Saya kata, kenapa awak nak Al-Quran? Awak agama apa? Dia kata dia Kristian, tapi dia nak minta Al-Quran terjemahan ke bahasa Inggeris. Sebab apa awak nak baca Al-Quran? Sebab nak dapat maklumat
dari Al-Quran. Barulah baca tentang Islam ni melalui buku-buku dia. Sebab asyik buku tengok orang Islam tak adalah jahat sangat. Tak adalah teruk sangat orang Islam kalau berkawan. Tapi kalau baca buku, jadi nak tahu dalam kitab yang kamu duk baca tu, dia nak bagi tahu apa. Jadi nak buat penilaian sendiri, tak nak hasil kupasan daripada orang lain. Ya, jadi dia nampak dia sudah bosan dengan dakwah. Dia nampak saya bukan duduk situ, saya pergi jalan dengan kawan-kawan duduk di situ, di jumpa masa tu zaman belajar. Jadi dia oranglah uruskan untuk dapatkan, untuk berikan Al-Quran terjemahan English kepada orang tu. Masa dia tegur, dia kata brother, aku nampak kamu macam orang Islam. Ya, orang Islam. Satu lepas pengeboman 2 bangunan berkembang di US, payah nak jalan di Europe masa tu, pamit kena sekat. Kebetulan saya duduk dekat situ, dah boleh nak jalan. Akhlak dan kepribadian itu dinilai oleh masyarakat mereka. Ya. Dia kawan-kawan pun dia nilai tu. Lepas tu kita kecewa bila orang Islam buat benda buruk, orang Islam buat benda yang jenayah besar. Kita duduk sama memberi kesan yang negatif pada agama. Kata orang Islam bagus. Jadi dia mengeruhkan ataupun melambatkan proses dakwah, merencat dakwah. Tapi boleh kecewa gitu je lah, tak boleh buat apa-apa. Boleh kecewa. Begitulah. Kita yang perbaiki itu, perbaiki dia dalam kita berurusan dengan orang bukan Islam. Urusan kita kena ada unsur amanah, bertanggungjawab, semua tu. Sebab nilai itu yang diambil kira oleh mereka. Mereka tak nilai pada ayat dalam Al-Quran, nilai hasil daripada nilai yang dibawa dalam Al-Quran, nilai yang ada pada diri orang Islam, kesan daripada nilai yang dibawa dalam Al-Quran, nilai-nilai akhlak. Itu jadi dakwah. Kita sedar atau tidak, dia menjadi dakwah. Jadi jika jumlah besar orang Islam ni dalam ta'am dia, dalam interaksi dia, berhubungan dia dengan bukan Islam ni, dia menghasilkan persentage yang besar dari sudut bagus, baik, maka dia berdakwah, dia jadi dakwah. Kalau buruk, rendah nilainya dan diperkecilkan, maka dia turut negatif. Jadi ketika Rasulullah SAW berdakwah, antara yang menjadi penilaian besar dalam dakwah Rasulullah ialah kepribadian dia itu sendiri. Kita lihat kat situ, kepribadian Rasulullah SAW menjadi penilaian. Akhirnya ramai yang berminat dengan Islam kerana kepribadian. Memang dari dulu dia jadi bukan orang penipu. Setengahnya atas satu, dia memang tak pernah buat apa-apa yang buruk kepada orang. Nilai yang akhlak yang ada pada dia tu tak boleh dipertikai dari sudut baik, bagusnya. Dia tidak bagus dengan orang Islam saja, tengok kau bukan Islam. Jadi memberi nilai, menambah keyakinan, memudahkan dakwah. Itu banyaklah dalam lipatan sejarah ini terbukti dengan kepribadian dan akhlak. Jadi Al-Quran itu tak beda pada dia. Antara yang diambil perhatian dalam Al-Quran, banyak nilai dalam Al-Quran, penekanan terhadap nilai sangat banyak. Surah Al-Hujurat
Kita baca dari awal sehingga ke akhir. Ayat surah Al-Hujurat ni ada 18 ya. Tapi syarat dengan pesan-pesan kepribadian. Wala talmizu, jangan kamu panggil orang lain dengan panggilan yang buruk. Jangan kamu menyakiti, jangan kamu banyak lagi dalam ya ayyuhalladzina amanu. Berapa kali berulang dalam surah Al-Hujurat pesan wahai orang beriman, jangan kamu buat gini. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan kamu merendahkan kaum yang lain. Jangan merendahkan kaum yang lain. Jangan panggil orang lain dengan panggilan yang buruk. Jangan melabel orang lain dengan gelaran yang buruk. Banyak pada surah Al-Hujurat ada baca. Nilai banyak ni 18 ayat, tapi nilai dalam tu sangat banyak. Baca lagi surah Luqman. Dalamnya ada pesan Luqmanul Hakim itu Allah rakamkan dalam Al-Quran bahawa Allah setuju dengan pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya menjadi nilai dalam Islam. Sungguh bertanggungjawab anak, sungguh bertakwa, betul. Banyak lagi. Baca surah Luqman, banyak nilai dalam. Tak silap saya ada 12 nilai yang disuruh orang Islam ambil perhatian yang besar. Dalam surah-surah yang lain pun banyak juga. Kan kita tak ada banyaklah juga, tapi dia dalam bentuk yang agak tidak tersusun. Kalau dalam surah Luqman, surah apa tadi? Yang satu lagi itu Al-Hujurat, dia memang tersusun. Itu kita kena kutip. Nak apa tu? Tujuannya nak membina masyarakat Islam jadi berkualiti. Hukum hakam yang terdapat dalam agama juga, yang sumbernya adalah daripada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah, juga adalah bersifat membina umat juga. Hukum hakam tadi kita cerita pasal suruhan-suruhan dalam agama. Ini hukum hakam. Hukum hakam dalam Islam, hukum haram mesti pada benda yang buruk. Benda yang Allah mengharamkan sesuatu itu mesti perkara tersebut jika dibuat dia memberi kesan yang buruk, sama ada kepada si pelaku atau kepada orang lain. Setiap perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala suruh orang Islam buat, mesti natijahnya adalah baik. Sama ada natijah yang baik itu kepada diri pelaku ataupun kepada orang lain yang ada di sekitar. Mesti arah kebaikan. Jadi larangan dan suruhan itu sifat dia nak membina masyarakat jadi berkualiti. Okay. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan membawa rahmat ke seluruh alam. Lil alamin, untuk bawa rahmat kepada seluruh alam. Rahmat Islam ini dia tidak bagi tahu supaya bawa rahmat kepada orang Islam. Dia tak bagi tahu rahmatan lil muslimin. Allah sebut kami utuskan engkau wahai Muhammad, melainkan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk bawa rahmat kepada seluruh. Bawa rahmat kepada seluruh. Dengan maksud ajaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan untuk Nabi bawa dan sebarkan ini, orang Islam jika beramal dengannya, rahmatnya itu akan diperolehi oleh semua sekali, termasuk yang Islam yang bukan Islam pun akan terima rahmat, termasuk makhluk-makhluk Allah yang lain, tumbuh-tumbuhan, haiwan, jamadan,
ciptaan-ciptaan Allah yang tidak bernyawa sekalipun akan dapat rahmat. Rahmat apa benda? Kita akan tertanya-tanya, macam mana bentuk rahmat itu? Tuan-tuan, ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW yang diutuskan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ini, sifat dia semua membawa kebaikan. Jadi kebaikan yang berlaku pada orang, yang dilakukan oleh masyarakat Islam, dia memberi kesan juga kepada orang yang ada di sekitar. Contoh, kita tengok contoh orang Islam beramal dengan ajaran Islam. Antara dalam ajaran Islam ni ialah menekankan hidup dengan amal. Tak boleh khianat orang, tak boleh nipu nak, tak boleh buat apa saja yang kena pada orang lain, yang buat keburukan kepada orang lain. Kena hidup dalam amal damai. Tak boleh membunuh, tak boleh mencedera, haram semua benda tu kan. Tak boleh melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain. Sehingga betapa sensitifnya Islam tu bab menyakiti orang tu. Pakai pakaian, memakan makanan yang berbau sebelum datang ke masjid pun dilarang. Sebab apa Nabi larang? Salah sahabat dia baru makan benda yang, dia baru makan apa ni, buah apa ni, saum, bawang putih je. Dia makan bawang putih. Bawang putih ni dia ada, kalau tak kena cara masak dia bau, dia ada bau. Sahabat tu ni bagi tahu dia nak pergi masjid, Nabi kata jangan, tak pergi. Larangan Nabi itu ada tujuannya ialah supaya kalau pergi ke orang lain terseksa dengan bau tu, terganggu dengan bau tu. Bau sikit ya. Maknanya apa-apa saja bau yang tidak selesa tidak boleh dibawa ke masjid. Orang tu jika dia tak dapat hilangkan bau yang tidak selesa, dia tidak boleh pergi ke tempat ibadat orang Islam, sebab dia akan mengganggu orang lain. Tak kira lah yang zaman tu siapa ni, bawang putih ya. Zaman kita kalau ada benda lain sama lah maksudnya. Larangan tu sama. Maknanya kalau petai ke, kalau jerit ke, kalau ada minyak wangi yang busuk, tersalah pakai minyak wangi ni memang busuk. Minyak wangi tapi dia memang tak kena dengan orang itu. Tak payah lagi itu, ataupun tukarlah pakaian tu. Bahawa yukzi, memberi, menyakitkan, memberi kesan gangguan kepada orang lain. Betapa Islam tu tak baginya mengganggu orang. Dan betapa tidak fahamnya orang Islam dalam dunia moden hari ini. Dia tak terasa pun dia mengganggu orang Islam apabila dia bermain mercu yang kuat. Dia tak rasa apa. Bunyi orang tu, rumah orang tua, ada rumah orang baru melahirkan, rumah ada rumah orang sakit. Orang di dalam rumah kawasan tu ada orang sakit, orang tua-tua sangat, orang sakit, orang terlalu muda, baru beranak. Tak boleh dengan benda-benda gitu sebenarnya, terganggu. Tapi dunia Islam hari ini tak faham larangan Nabi itu. Nabi kata jangan pergi ke masjid kerana sebab orang baru makan bawang putih. Jadi dia ikut kalau bawang putih je lah, tak boleh pergi. Kalau stoknya busuk boleh pergi. Dia tak boleh nak faham apa tujuan larang. Nabi larang itu tujuan supaya tak bagi menyakiti hati orang, tak bagi mengganggu orang. Jadi mengganggu dalam bentuk bau, ada mengganggu dalam bentuk suara yang kuat, lalu mengganggu dalam bentuk bunyi-bunyian mainan kita yang terlalu kuat. Anak-anak kita lah, kita tak anak cucu. Orang Islam tak faham. Lalu demam musim perayaan.
kita tak kata apa, orang Islam tinggi buat. Ini. Jadi bila orang bukan Islam dengar, tengok sama dia dengan kita. Kualiti dia dengan kita sama. Lebih kurang dia main, kita lagi bising. Tu. Sebab tak nampak dia punya matlamat. Ataupun ialah sebab tak pernah ambil tahu mungkin tidak rasa mengganggu orang, dan mengganggu dengan benda tu tak terasa berdosa. Rasa macam mana? Tak buat apa-apa, saya tak kacau. Sedangkan itu mengganggu. Membaca Al-Quran dengan suara yang kuat di dalam surau pun dianggap mengganggu kan. Apatah lagi dengan benda mainan, mercun yang begitu kuat. Baca Al-Quran, hukum fiqh dia tak boleh kita duduk dalam surau baca kuat-kuat orang, sebabnya orang lain. Al-Quran kan bagus, salah apa baca kuat-kuat? Biarlah orang lain dengar. Tak boleh. Orang lain dia nak buat urusan lain. Orang lain ada yang nak berzikir, ada yang nak duduk saja-saja rehat. Jadi bila baca dalam khalayak ramai, baca kita saja supaya tidak mengganggu. Baca Al-Quran pun mengganggu. Ya, kalau tak kena cara, dia jadi nama mengganggu. Demikianlah perkara yang sebaik itu dianggap mengganggu jika tak betul caranya. Mainan, mainan tu pula bukan budaya bangsa kita lagi satu lagi lah. Baca pula dengan faktor-faktor lain lagi, akal, suatu benda tak ada faedah. Lagilah tidak kena dengan ni mana ni? Binaul ummah asy-syahidah. Macam mana ni nak kata bina umat yang berkualiti? Hak situ tak lepas. Semua orang pergi semua tempat lah baru ni. Pergilah mana? Bunyi dah. Oh, dari tahun ke tahun. Oh, dahsyat. Tahun depan buat lagi. Tapi kalau tu orang tu kata, oh kuat sangatlah suara azan dekat rumah saya ni, dekat dengan surau, dekat sangat kuat sangatlah. Oh, kita akan berhenti marah. Masa kuat tu kamu tak nampak. Kamu Islam atau tak Islam? Benar. Biasalah. Kuat akan mengganggu. Tak kira lah apa azan dia, kalau dia terlalu kuat dengan rumah dia sehingga dia tak tenteram dalam rumah, dia wajarlah bagi tahu terlalu kuat. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala larang. Jadi dalam hukum akal fiqh dalam Al-Quran, dalam masjid surau tak dibaca Al-Quran yang kuat. Jadi memahami objektif. Jadi nak bina ummah asy-syahidah dalam Al-Quran ni besar, banyak benda yang dibawa. Jadi objektif dia nak bawa rahmat. Jadi bila orang Islam dia beriman betul dengan Islam, rahmat habis orang lain. Tertinggal main muncung ni nak bawa mengganggu orang. Bukankah sebab kita berpahaman begitu akan selamat jiran-jiran sebelah-sebelah kita semua? Rumah ni tak main muncung ni. Yang kuat-kuat nak yang main mengapi kita. Buat apa? Ya strict dengan Islam. Awak kesannya. Kalau satu tamat, tamat ni bulan musim puasa, musim raya, dia suci ya. Bawa. Dia faham objektif. Dia faham Islam larang mengganggu orang lain. Contoh jadi tamat ni orang datang tak ada bunyi muncul, tak ada bising. Ini hasil pada kefahaman, hasil pada memahami Islam. Lalu dia menatijahkan rahmat.
Oh sedapnya duduk di taman ni. Oh tak bising macam taman orang lain. Oh ni macam kuat. Taman ni tidak. Itu rahmat. Yang tempat yang tak faham, oh tak boleh buat apa, stres. Hadaklah sebulan dua ni memang gitulah. Datang musim raya puasa lama lagi dalam Ramadan sampai ke Syawal. Raya Cina adalah 5 hari. Raya di Mawali ada pula. Tengok hari raya Islam lagi banyak. Betapa tidak rahmatlah jadi sebab orang Islam tak faham. Baik. Jadi bila semakin beramal dengan Islam, semakin rahmat pada kita dan orang yang sekeliling kita. Sepatutnya. Kerana betapa rahmatnya ajaran Nabi Muhammad, tak mahunya orang terganggu, suruhan pergi sembahyang berjemaah di-cancelkan hari itu kerana dia tu makan benda yang berbau. Awak tak payah pergi sembahyang tak payah pergi sembahyang jemaah hari ni. Ni untuk ni lagi tak hilang bau hadirnya kamu. Bahawa rahmatnya kepada orang ramai. Ini ummah yang berkualiti. Bina'ul ummah asy-syahidah 'ala al-basyariyah. Umat yang berkualiti tak akan buat kenderaan yang boleh membising orang. Tapi yang dia buat dia anak orang Islam. Yang tak faham. Orang Islam ni ajaran dia ajar supaya bila berurusan dengan orang benda yang mengganggu, kita kena stop. Kita pun buat anak kita, contohnya lah, anak kita buat naik motor, buat exhaust tu jadi kuat sehabis. Time dia balik kerja habis satu taman akan sedar. Habis anak-anak di dalam taman tu akan menangis. Habis orang tua akan terkejut dengan sebab exhaust motor dia. Ini bukan daripada orang Islam ni perangai macam ni kan. Kita kata sebab mengganggu ketenteraman, mengganggu orang. Jadi kena cari jalan supaya tak ganggu. Boleh kalau nak buat, dia nak duduk macam tu, tapi dia kena pergi cari rumah yang duduk atas bukit dalam mana seorang-seorang dia tak ganggu orang. Silakan lah kan. Jadi pengamalan agama dia memberi natijah rahmat orang lain. Tuan-tuan yang baik, mulia, soleh, rahmat kepada orang lain. Dia ni kita tak takut dengan dia, tak tipu orang, dia tak kacau orang, dia tak ganggu olahraga orang, dia tak akan ambil harta orang dengan cara yang salah. Selamat belaka ni, kalau kawan ni selamat belaka, tak ada masalah. Tak mau fitnah orang. Kerana dia beramal dengan ajaran Islam. Allah Akbar, selamat. Rahmatnya kita selamat dengan geng-geng ni. Rahmat kat kita. Bukan kepada sesama Islam saja, dengan orang bukan Islam pun yang duduk di dalam kawasan orang Islam akan dapat rahmat sekali jika orang Islam tu beramal dengan ajarannya. Tapi hari ini tak nampak rahmat itu, sebab orang Islam pun sama. Dari sudut contoh macam tadilah, sama tu dari sudut contoh macam main Nabi, main kuat-kuat muncul, sama aja. Malah lebih teruk lagi di musim perayaan kita. Jadi orang ya Islam tak Islam, tak terasa pun berdosa mengganggu orang sedang sembahyang. Tak terasa baru bisa tu orang pam, tiba-tiba kita duduk wallah. Tapi siapa lah yang nak mendengar keluhan hati kita tu tak? Ada. Jadi tangguhlah sendiri. Sebab orang Islam tidak faham, tak ada rahmat hidup sesama. Rahmat semakin terhabis,
Sedangkan Islam, Allah turunkan Al-Quran ni suruh orang Islam beramal supaya rahmat kebaikan yang ada dalam Islam ni semua pakat boleh kecap lah ke. Semua pakat boleh kecap kenikmatan hasil daripada pengamalan beragama dengan cara Islam. Pakat terima kebaikan. Yang Islam dapat baik, yang bukan Islam dapat baik. Kalau lah orang Islam ni bagus, dia punya kualiti dia, saya yakin dalam taman-taman yang ramai orang Islam, orang bukan Islam pakai nak duduk. Saya nak duduk lah di mana-mana, dia tak Islam. Oh, aman kat situ. Jenayah kurang, orang berbisik kurang, orang ganggu orang tak ada. Rahmat. Pengamalan agama yang terlaksana menghasilkan rahmat. Itulah rahmat. Sebab itulah yang Nabi SAW ayat Al-Quran sebut, tidaklah aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menyampaikan rahmat. Menyampaikan rahmat itu maknanya menyampaikan ajaran, yang mana ajarannya itu dalam Al-Quran kalau orang beramal dengannya dapat rahmat habis. Kita dah nampak rahmatnya pada dia. Kita dah nampak rahmat pahala sahaja gitu lah. Ya, rahmat kebaikan di dunia dan lil alamin, untuk seluruh alam dapat. Binatang-binatang sekali dapat. Orang Islam bila dia nak makan binatang, dia rahmat dengan binatang. Saya sekali ada tengok, tak berapa lama, dalam 2-3 bulan sebelum puasa ni, duk tengok satu rencana di negara Afrika. Dia bela binatang, dia negara miskin lah, binatang bukan Islam ni. Dia bela binatang, kambing, lembu untuk jadi makanan. Jadi orang ni orang Arab, dia pergi ke dalam kawasan tu untuk membuat rencana berkenaan dengan cara hidup mereka lah, yang agak primitif sedikit. Cara dia nak makan binatang macam mana? Saya tak ingat dah nak sebut nama tu, tapi dah salah sebuah daripada negara Afrika yang bukan Islam. Cara dia nak makan binatang, kambing, dia hari tu dia nak masak kambing. Dia bagi kat anak-anak dia yang budak-budak lagi ke siapa ke, abang ikat tekuk kambing tu, saya kau bawa kambing ni, kau pastikan dia mati. Cara budak tu nak mematikan kamu, sebab kita nak makan kambing ke depan. Jadi budaya ni dalam nak makan kambing, ikatlah kambing tu dekat bawah batang pokok, pergi cari batu banyak-banyak, banding tepung masing-masing balik, kepuk lah balik. Kambing tu duduk lari sana lari sini. Kambing tu macam kena rejam zina. balik dah setengah jam itu kena baling batu, kena kelupuk lebih kambing. Juru gambar tu pun yalah, dia pun cameraman ni nak macam mana ni, tak boleh nak kacau lah. Dia juga ambil je lah gambar ni. Saya tengok azab dia kambing, jadi kambing situ. Tak ada rahmat. Nak makan kambing tengah jam dah kena pukul, tak mati lagi. Sehinggalah anak kena mata, kena hidung, kena darah. Lama-lama mati, barulah disiap-siap kulit semua makan. Ajaran Islam lagi rahmat. Suruh sembelih dengan pisau yang tajam supaya zap sekali je habis. Sembelih yang sebesar ada zup, air tolak tu je. Saya duduk tengok orang Arab sembelih, satu je dia buat zup, satu dia angkat. Saya cek pula apa tu, putus habis. Satu tolakan saja. Orang itu sembelih gini ya, dia macam gaji. Tunggu banyak kali dulu ada tu, Arab sembelih 7 tahun, banyak kali lah sebab raya haji kan dia.
seekor kambing, satu rumah 3 ekor kambing. Zup, kan? Tak nak bunyi kambing. Betapa seringannya. Itulah rahmat kepada binatang. Masa bela ni tak boleh buku, tak boleh menyakitkan, tak boleh biar dia lapar, semua tu rahmat. Ini bela. Macam mana ikut kamu lah, kamu nak hidup, penting kamu besar makan pula pokok ke depan tu. Tak ada rahmat. Tapi tak ada orang pun, tak ada pun hak kemanusiaan ke apa ni, human right ke dulu membantah perbuatan macam tu. Perbuatan orang Islam yang sembelih sekejap, satu saat dia kena, tu dibantah. Pelik kan? Ini rahmatan lil alamin, maksud dia tu sangat luas. Kita pasal rahmat ni Islam ni, pengamalan yang benar bawa kepada rahmat, confirm amalan yang benar. Binatang pun dapat, tumbuh-tumbuhan dapat. Sebab ajaran Islam tak bagi buat benda-benda tu, ada tujuan dia, matlamat dia. Bila ajaran Islam suruh buat sembelih, kena guna pisau yang tajam, ada rahmat pada binatang. Tidak dibenarkan memukul, tidak dibenarkan membiarkan dia dengan lapar, tak bagi dia tengok kawan dia kena sembelih, padahal dia binatang, dia bukan sindik boleh bikin. Tapi dalam pada tu begitu pun supaya dia taklah nampak lagi. Rahmat itu rahmat dengan binatang. Itu sebahagian kecil daripada hukum hakam yang sempat kita sebutkan, nak tunjuk rahmatnya Islam kalau kita beramal dengan dalam hubungan dengan manusia. Rahmat. Nabi SAW sebut cerita pasal di musim Ramadan, bulan Syawal ni kita boleh cerita sikit. Nabi suruh memuliakan tetamu. Orang Islam beramal dengan Islam, rahmat. Apa yang Nabi suruh? Bila Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamu. Mulia macam mana? Muliakan tetamu. Orang datang, muka kena mandi, tuan rumah kan? Dia tak boleh buat kali khalaq, ramai orang tak, dia kena muka mandi. Muka mandi. Lepas tu bawa bersembah, bawa bersembah, bawa bercakap, tajuk-tajuk yang sesuai dengan dia lah. Datang orang kampung, saya untuk sembah pasal keuangan, pasal Ukraine dengan Rusia. Oh, mana dia nak faham? Oh, datang daripada kampung, sembah pasal padi, tanah padi dia. Tiga apa wajib? Tanah padi. Terus sembah masuk buat padi sekejap. Sehatlah dia, cekang dia. Orang kita layan dia. Itu rahmatnya Islam. Nabi suruh buat benda tu. Nabi suruh. Dengan Nabi menyebut umum je lah, sebabnya banyak lagi lah cara-cara lain menjaga, memuliakan tetamu. Selepas tu pula sedia makan, sediakan semua. Oh, kalau beriman, kalau buat apa yang Islam suruh, jadi rahmat. Jadilah rahmat, dapat rahmat. Itulah rahmat. Orang yang pergi datang orang kita tu, dia Allah, bagusnya tuan rumah layan kita. Kita orang kampung je, dia layan kita sungguh-sungguh. Kita bukan ada makan apa-apa, dia layan kita mari. Dia berasa dulu. Kita tak dapat pahala. Kita yang buat dapat pahala. Dia yang menjadi tetamu dapat kerahmatan. Dua-dua dapat rahmat. Rahmat pahala seorang, rahmat Islam. Ummah berkualiti. Jadi itu beberapa contoh yang sempat kita lihat. Al-Quran nak bina ummah berkualiti. Jadi kena beramal dengan cara yang betul, menatijahkan kualiti yang baik. Semoga bermanfaat perkongsian kita melalui kitab karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.